Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Waalaikumsalam. Jadi hari ini kita akan masuk ke subtopik yang baharu. Cikgu akan present. Boleh nampak slide ke? Boleh. Alright. Kita akan masuk kepada subtopik baharu iaitu 6.5 kepekatan larutan aqueous dalam bab 6 asid, base dan garam. Okey. Yang ini adalah rajah 6.25 di mana dialog seorang anak dan juga seorang bapa. So dalam buku teks kamu pun boleh tengok dalam muka surat 158. Okey. Anaknya bertanya, "Ayah, mengapakah warna perak teh O yang saya bancuh tidak sama dengan teh O yang ayah sedang minum?" Okey, jawapan ayah dia iaitu sebab kepekatan teh di dalam gelas ini berbeza. So, kita akan masuk ke persoalan utama kita iaitu mengapakah ada perbezaan kepekatan bagi sesuatu larutan. Okey, jadi kita masuk kepada standard pembelajaran kita. Di akhir sesi pengajaran dan pemudahcaraan ini, kamu semua akan dapat menyatakan maksud kepekatan larutan aqueous dan juga menyelesaikan masalah numerical berkaitan dengan kepekatan larutan. Okey, jangan lupa sediakan buku teks, sediakan buku latihan dan juga pensel untuk buat kira-kira. Jangan lupa calculator sekali. Alright. Kita akan masuk kepada unit kepekatan bagi subtopik 6.5 ini. Okey, kepekatan sesuatu larutan ialah satu ukuran yang menunjukkan kuantiti zat terlarut dalam seunit isi padu larutan, biasanya 1 desimeter padu larutan. Semakin banyak kuantiti zat terlarut, semakin tinggi kepekatan larutan itu. Kuantiti zat terlarut boleh diukur dalam gram ataupun mol. Oleh itu, terdapat 2 unit kepekatan larutan iaitu gram per desimeter padu dan juga mol per desimeter padu. Ini yang kamu perasan ada juga dalam buku teks. Jadi cikgu listkan satu persatu bagi kamu nampak lebih jelas. Alright. Kepekatan dalam unit gram per desimeter padu ialah jisim zat terlarut yang terdapat dalam 1 desimeter padu larutan. Okey, contohnya macam ni. Kepekatan tu dia bagi mass iaitu gram per desimeter padu. Yang pertama tu lah. Jadi iaitu untuk formula dia yang kamu kena ingat dan hafal iaitu jisim zat terlarut gram per isi padu larutan desimeter padu. Jadi kalau bahagi jadi macam ni, kepekatan sama dengan gram per desimeter padu. Kepekatan dalam unit mol per desimeter padu ialah bilangan mol zat terlarut yang terdapat dalam 1 desimeter padu larutan. Kepekatan ini juga dikenali sebagai kemolaran. Alright. Yang ini formula yang sama, cumanya penggunaan unit yang berbeza. Kepekatan diguna unit mol per desimeter padu. Iaitu bilangan mol zat terlarut, mol unit dia, dan isi padu larutan desimeter padu. Jadi kalau dibahagi kedua-dua ini akan jadi mol per desimeter padu. Kita masuk kepada contoh untuk cara menghitung kepekatan. Hitungkan kepekatan dalam unit gram per desimeter padu. Jadi dia minta jisim. Contoh A, 40 gram pepejal kuprum 2 sulfat
dilarutkan di dalam air untuk menghasilkan 20 desimeter padu larutan. Jadinya jisim dia bagi 40 gram dan isi padu larutan dia bagi 20 desimeter padu. Okey, gunakan formula yang tadi. Kepekatan sama dengan jisim zat terlarut gram per isi padu larutan desimeter padu. Okey, masuk nilai. Okey, 40 bahagi 20, jawapan dia 2 gram per desimeter padu. Okey, itu untuk contoh yang pertama. Kita masuk kepada contoh yang kedua. 18 gram pepejal natrium hidroksida NaOH dilarutkan di dalam air untuk menghasilkan 750 cm padu larutan. Okey, yang dia bagi jisim 18 gram dan juga isi padu iaitu 750 cm padu. Okey, ingat. Kepekatan sama dengan jisim zat terlarut gram berisi padu larutan desimeter padu. Tapi dekat soalan dia bagi 750 cm. Okey, sebelum tu kamu kena convert dahulu atau tukar isi padu kepada desimeter padu. Iaitu 750 bahagi dengan 1000. Sebab apa? Sentimeter nak bagi kepada desimeter, dia kena bahagi dengan 1000. So jawapan dia ialah 0.75 desimeter padu. Okey, masuk je nilai. 18 gram bahagi dengan 0.75 desimeter padu. Tekan-tekan kalkulator, dapat jawapan 24 gram desimeter padu. Okey, boleh jelas ya? Kalau ada yang nampak macam pelik ke, unit tu yang pelik, kamu kena tukar dahulu. Okey. Okey. Penghitungan kepekatan. Okey, hitungkan kemolaran. Kalau tadi kita nampak hitungkan kepekatan. Kali ini kita hitungkan kemolaran bagi setiap larutan yang disediakan. Okey, contoh yang pertama, 10 mol pepejal zinc klorida ZnCl2 dilarutkan di dalam air untuk menghasilkan 5 desimeter padu larutan. Okey, soalan ni memang sangat straightforward. Dia bagi mol dan juga dia bagi isi padu. 10 mol dan juga 5 desimeter padu. Okey, masukkan sama saja kepekatan. Tapi yang berbezanya atas sahaja. Bilangan mol terlarut, mol per isi padu larutan, desimeter padu. Okey, just masukkan nilai. Bilangan mol tadi ada 10. Isi padu larutan tadi ada 5. So, masuk nilai 10 bahagi 5. Jawapan dia 2 mol per desimeter padu. Okey, itu contoh yang pertama. Okey, masuk kepada contoh yang kedua. 0.1 mol pepejal kalsium klorida CaCl2 dilarutkan di dalam 500 cm padu air suling. Okey, jadinya dekat sini dia bagi bilangan mol dia 0.1. Isi padu 500 cm padu. Tapi dekat sini yang kita tahu, kita belajar dan ketika kena ingat, dia nak dalam bentuk desimeter padu. Jadi sebelum tu, kamu kena convert terlebih dahulu. Tukar isi padu kepada desimeter padu. 500 bahagi dengan 1000. Jawapan dia 0.5 desimeter padu. Okey, ingat balik kita punya formula. Kepekatan sama dengan bilangan mol terlarut, mol per isi padu larutan, desimeter padu. Jadi masuk nilai 0.1 bahagi 0.5. Jawapan dia 0.2 mol desimeter padu. Okey. Boleh jelas ya perbezaannya? Sebelum kita masuk kepada yang seterusnya. Okey. Okey. Kita akan masuk kepada penukaran unit antara gram per desimeter padu dengan mol per desimeter padu.
Okey, sebelum tu yang ada dekat buku teks 159 juga, yang dia bagi ialah kepekatan gram per desimeter padu. Kalau nak tukar unit kepada kemolaran, mol per desimeter padu, kamu kena bahagi dengan jisim molar. Okey, untuk kemolaran, mol per desimeter padu, kalau dia minta kepekatan gram per desimeter padu, kamu kena darab dengan jisim molar. Okey, kalau baca dekat buku teks pun ada tip celik. Okey, unit bagi kemolaran ialah mol per desimeter padu ataupun molar. M berhuruf besar. So, kamu kena ingat yang bahawa mol ni tidak sama dengan molar. Okey, molar tadi M huruf besar. Jadi untuk M, sekejap lagi kamu kena, untuk mol tu kamu kena belajar sebentar lagi lah. Mol ialah unit mengukur jiri manakala molar ialah bilangan mol zat terlarut yang terkandung di dalam suatu isi padu tertentu larutan. Okey, itu adalah beza dia. Okey, kita masuk kepada contoh yang pertama, iaitu apakah kepekatan dalam unit gram per desimeter padu bagi asid nitrik berkemolaran 0.5 mol desimeter padu. Okey. Dia dah bagi keyword dia, iaitu dia nak kepekatan dalam unit gram per desimeter padu bagi asid nitrik berkemolaran 0.5 desimeter padu. Jadi just buat macam ni sahaja. Dan dia pun ada bagi jisim atom relatif, hidrogen 1, nitrogen 14 dan juga oksigen 16. Yang ni boleh, kalau kamu nak tengok balik, refer dekat periodic table, jadual berkala unsur tu. Okey. Ini adalah formula bagi kepekatan. Macam dia minta sebentar tadi, kepekatan sama dengan kemolaran darab dengan jisim molar asid nitrik. Okey, just masukkan nilai. Okey. Okey, kemolaran yang dibagi iaitu 0.5 mol per desimeter padu didarabkan dengan jisim atom relatif ataupun jisim molar. Okey, just tekan kalkulator sahaja, kamu akan dapat jawapan 0.5 mol per desimeter padu didarabkan dengan 63 gram per mol. Okey, kira-kira. Okey, sebelum tu cikgu nak ingatkan yang jisim atom relatif ni, unit dia ialah gram per mol. Okey, bezanya dengan kemolaran, mol per desimeter padu. Okey. So, jawapan dia 31.5 gram per desimeter padu. Okey, dia just potong-potong je lah. Dia potong mol dan mol dekat sini. Jadi, gram darab dengan desimeter padu. Ini adalah jawapannya. Okey, masukkan yang kedua. Contoh. Okey, dia kata tukarkan kepekatan larutan lithium hidroksida LiOH 3.6 gram per desimeter padu kepada kemolaran mol per desimeter padu. Okey, jadinya dekat sini dia kata tukarkan kepekatan. Maknanya kalau tadi dia nak minta kepekatan. Kalau kepekatan just darab direct. Okey, tapi kali ni kita kena bahagi sebab dia kata kepekatan. Dia bagi jisim dan juga dia minta kemolaran, mol per desimeter padu. Okey, jisim atom relatif dia bagi hidrogen 1, lithium 7 dan juga oksigen 16. Masuk bahagian pengiraan. Jadi kemolaran sama dengan kepekatan bahagi dengan jisim molar lithium hidroksida. Okey, masuk saja nilai 3.6 gram per desimeter padu dibahagikan dengan jisim atom relatif
Ini adalah lithium, ini adalah oksigen, dan ini adalah hidrogen. Dia punya unit iaitu gram per mol. Okey. Just kira-kira semua akan dapat 0.15 mol per desimeter padu. Okey, boleh faham dekat sini? Boleh. Alright. Okay, kita akan masuk kepada hubungan antara bilangan mol dengan kemolaran dan juga isi padu suatu larutan. Okey, yang ini dekat buku teks kamu pun ada, muka surat 160. Kita dapat menghitung bilangan mol zat terlarut di dalam larutan sekiranya kemolaran dan isi padu larutan itu diketahui. Diketahui, dia punya keyword. Jadi kalau tak ada, dia bukannya tidak dikira sebagai kemolaran dan isi padu larutan tu lah. Okey. Ini adalah formula bagi kemolaran. Kemolaran iaitu mol per desimeter padu. Okey, kalau macam tadi, cikgu ada bagi tahu yang unit bagi kemolaran ialah M huruf besar. Okey. Ini adalah formulanya. Bilangan mol zat terlarut, mol per desimeter padu. Okey, betul lah. Mol per desimeter padu. Jadi, dia ringkaskan dekat sini dengan formula sebegini. M iaitu kemolaran. N, ini adalah unit bagi mol. Bukan unit, tapi dia punya perwakilan khas dia. Jadi, V ini adalah isi padu larutan. V ini kalau dalam bahasa Inggerisnya volume lah. Tapi kita tahu yang V ni dalam bahasa Melayu isi padu larutan. Jadi kalau nak ringkaskan ataupun nak ingat, sama sahaja N sama dengan MV ataupun M sama dengan N per V. Okey. Ingat balik yang M ni ialah kemolaran larutan. Unit dia mol per desimeter padu. Okey. V ini isi padu larutan desimeter padu. Okey. N bilangan mol zat terlarut. Ataupun mol lah. Okey. Jadi dekat sini boleh nampak dengan jelas tak perbezaan bagi setiap tiga ni? Tiga huruf ni yang kamu kena ingat dan kamu kena tahu. Tak apa, untuk nota nanti cikgu akan bagi dalam grup WhatsApp lah. Ataupun grup Telegram tu untuk memudahkan lagi untuk kamu ingat. Okey. Okey. Cara penghitungannya. Okey, contoh yang pertama. Hitungkan bilangan mol kalium hidroksida KOH yang terkandung di dalam 2.0 desimeter padu larutan kalium hidroksida KOH 0.5 mol desimeter padu. Jadinya dia minta dekat sini, dia nak bilangan mol. Bilangan mol yang mana kamu tahu tadi, iaitu diwakili oleh huruf N. Jadi dia bagi untuk larutan tu, isi padu dia 2.0 desimeter padu, ini sebagai V. Dan ini KOH 0.5 mol per desimeter padu. Ni M yang huruf besar tadi. Okey, kita masukkan dia punya formula iaitu bilangan mol N sama dengan MV. Masukkan nilai sahaja 0.5 mol per desimeter padu dirapkan dengan 2.0 desimeter padu. Okey, kira-kira kalkulator, kamu akan dapat jawapan 1.0 mol KOH. Alright. Sebab apa? Dia potong desimeter padu. Dia nak mol sahaja. Unit bagi mol ni, mol lah. Okey. Ini adalah sedikit panjang dia punya penerangan dalam soalan. Tapi ringkas sahaja yang kamu perlu ingat. Okey. Contoh dia, sebuah bika mengandungi 200 cm padu larutan platinum nitrat PbNO32
0.2 mol per desimeter padu. Okey, berapakah bilangan mol plumbum 2 nitrat di dalam bikar itu? Jadinya buat keluar satu-satu. Okey, isi padu kamu boleh ambil 200 cm padu. Dan jangan lupa untuk tukar unit. Kalau 200 cm ni kena tukar dengan kepada desimeter padu terlebih dahulu. Okey. Suara saya sangkut ni. Okey. Okey, jadi untuk kumularan dia bagi 0.2 mol per desimeter padu. Okey, ditanya bilangan mol. Soalan dia sama dengan soalan satu tadi. Jadi, keluarkan formula. Bilangan mol N sama dengan MV per 1000. Okey, sebab apa ada 1000? Dekat soalan ni dia bagi 200 cm padu. Tapi dia nak desimeter padu. Jadi, kena bahagi dengan 1000. Untuk pertukaran unit tu, bagi isi padu tu. Okey, masukkan nilai sahaja. 0.2 mol desimeter padu darab dengan 200 cm padu. Okey, kamu akan dapat jawapan. Okey, sebelum tu bahagi dengan 1000 lah. Kamu akan dapat jawapan 0.04 mol plumbum nitrat. Okey, boleh jelas ya? Boleh. Okey. Okey, penghitungan yang seterusnya. Okey, dia ada bagi dua contoh. Hitungkan bilangan mol ion hidrogen dalam contoh yang pertama, 400 cm padu asid nitrik 0.5 mol desimeter padu. Jadi ini adalah kepekatan bagi asid nitrik dan ini adalah isi padu bagi asid nitrik. Jadi untuk yang pertama ni kamu kena buat keluarkan satu-satu dia punya persamaan bagi asid nitrik ni. Okey, asid nitrik ni yang mana kamu tahu ia adalah asid monobase ataupun asid monoprotik. Jadi buat keluarkan satu-satu, HNO3 akan menghasilkan ion hidrogen dan juga ion nitrat. So dua-dua bedah balance lah. Sebab apa? Sebab dia monoprotik dan mempunyai 1 mol sahaja dalam setiap satu persamaan ni. Okey. Keluarkan dia punya formula tadi. Bilangan mol asid nitrik N sama dengan MV per 1000. Sebab apa? Sebab dalam soalan dia bagi sentimeter padu. Dia nak tukar kepada desimeter padu. Jadi, masukkan nilai sahaja. Okey, untuk molar dia bagi, kemolaran dia bagi 0.5 mol per desimeter padu didarabkan dengan 400 cm padu. Okey, dibahagikan dengan 1000. Okey, tekan-tekan kalkulator, kamu akan dapat 0.2 mol asid nitrik. Tapi ini bukan jawapannya dia lagi. Sebab apa? Yang diminta dalam soalan iaitu hitungkan bilangan mol bagi ion hidrogen. Tapi dekat sini, kamu dapat jawapan mol asid nitrik. Jadi, untuk bilangan mol ion hidrogen, disebabkan ianya adalah asid monoprotik, okey, bilangan mol ion hidrogen sama dengan bilangan mol asid nitrik. Okey, jadi jawapan dia ialah, cara penulisan dia macam ni. 0.2 mol bagi ion hidrogen. Okey, boleh faham ya dekat sini? Boleh. Boleh. Okey, kalau boleh cikgu nak minta kamu buat soalan B. Cikgu akan minta dalam untuk kamu buat kira-kira dalam masa 10 minit daripada sekarang. Keluarkan dia punya persamaan asid sulfurik yang mana kamu tahu
dia mempunyai 2 hidrogen, ion hidrogen. Keluarkan dia punya formula juga, N sama dengan mv per 1000 tu. Okey, just kira-kira nanti bagi tahu dekat cikgu 10 minit dalam 12.56. Tulis dekat chat box. Kalau dah siap pun tak apa, boleh teruskan. Boleh teruskan untuk bagi jawapan dekat cikgu. Tulis jawapan saja ke cikgu? Betul. Ingat keyword dia, dia minta bilangan mol ion hidrogen. Ada dah bagi jawapan ke? 0.04. Okey, sila-sila tulis lagi. Ingat ya, untuk asid nitrik, HNO3 dia ialah asid monoprotik. Untuk asid sulfurik, dia ialah asid dui-base ataupun asid diprotik. Diprotik dia ada 2 ion hidrogen. Clue dia cikgu dah bagi. So jawapan, kalau ada yang masih nak betulkan, sila betulkan. Masih ada masa lagi, 5 minit lagi. Kerasa lama sangat.
Untuk fikir-fikir. Kalau rasa lama, kita proceed untuk perbincangan kita. Siapa lagi yang ada? Mana jawapan Ain? Mana jawapan Faris? Mana jawapan Faiz? Mana jawapan Afif? Masih lagi kira-kira ke? First, keluarkan dia punya persamaan. Seterusnya, terus kepada dia punya formula. Iaitu N sama dengan MV per 1000. Okay, ramai yang bagi jawapan 0.04 mol. Tak apa, tak apa. Masih lagi boleh mencuba. Okey. Hampir betul. Kita tunggu jawapan daripada Afif. Afif ada ke? No, keliru. Okey, pilih jawapan yang tepat, Afif. Ada antara yang kamu tulis tadi, ada yang paling tepat. Okey. Semua dah bagi jawapan. Okey. Tahniah kepada semua yang bagi. Cikgu Mana kata ingat balik yang belajar gitu. Okey. So kita akan bincang soalan yang kedua ni. Jadi ini adalah persamaan bagi asid sulfurik. H2SO4 akan menghasilkan dua ion hidrogen ditambahkan dengan ion sulfat. Okey, ikut persamaan balance, dia ada dua ion hidrogen. Alright. Masukkan dia punya formula iaitu dengan mol bagi asid sulfurik N sama dengan MV per 1000. Sebab apa? Per 1000 kita kena tukar unit 200 cm padu ni kepada desimeter padu. Okey. Masuk saja nilai 0.2 mol desimeter padu darab dengan 200 cm padu per dengan 1000. Jadi jawapan untuk mol bagi asid sulfurik iaitu 0.04. Okey, macam kamu kata tadi dalam checkbox pun banyak 0.04 mol. Tapi ini adalah untuk asid sulfurik. Sebelum tu kena tahu yang dia minta bilangan mol ion hidrogen. Jadi ion hidrogen yang terdapat dalam persamaan seimbang bagi asid sulfurik iaitu 2. Iaitu 2 darab dengan bilangan mol asid sulfurik. Okey, jawapannya ialah 2 darab dengan 0.04 mol. Jawapan tepatnya ialah 0.08 mol. Okey, so Faiz yang bagi jawapan betul. Tahniah Faiz. Yang lain masih lagi mencuba untuk faham dengan lebih jelas. Dan ingat balik dia minta keyword dia ialah bilangan mol ion hidrogen. Kalau soalan minta bilangan mol bagi asid sulfurik, ini jawapannya. Tapi ini untuk mol ion hidrogen, ini adalah 0.08 ni jawapan dia. Okey, boleh nampak tak dia punya perbezaan tu? Atika, Amira, siapa tadi lagi bagi yang 0.04 tu? Boleh nampak tak? Boleh. Boleh. Okey, boleh. Jadi untuk
refleksi kita pada hari ini, cikgu nak minta salah seorang daripada kamu bagi refleksi. Apa yang kamu telah pelajari pada hari ini? Nampak perbezaan yang ketara seperti tadi? So boleh bagi tahu cikgu, seorang daripada kamu. Volunteer ataupun cikgu akan bagi nama. Atika selalu bagi respon. Atika dengan Mira. Cikgu tak dengar lagi suara Faris. Faris ada ke? Ada. Ada. Cuba Faris bagi refleksi kita. Apa yang Faris dapat ini? Ke tak dapat? Bagi tahu je apa-apa yang kamu belajar. Contoh macam formula ke? Okey. Orang lain? Afif? Afif ada ke? Ada. Ada. Afif bagi refleksi. Apa yang Afif faham pada hari ini? Terus senyap tutup mic Okay, Atika. Atika. Bagi tahu je apa-apa. Formula ke? Bagi tahu je. Apa yang telah kamu dapat pada hari ini. Okay. Semaknanya semua tak tahu nak buat refleksi. Okay, refleksi kita cikgu buat dalam bentuk peta minda. Okay, yang pertama, kamu dapat belajar kepekatan sama dengan jisim zat terlarut dalam unit gram, isi padu larutan per desimeter padu. Okey, jadi kepekatan ni dia gunakan unit gram per desimeter padu. Okey, ini yang pertama. Untuk kedua, kepekatan mol per desimeter padu, iaitu dia gunakan bilangan mol zat terlarut dalam unit mol per dengan isi padu larutan desimeter padu. Jadi kepekatan untuk yang ini mol per desimeter padu. Okay, yang ketiga, kemolaran mol desimeter padu. Okay, sama dengan bilangan mol zat terlarut, mol per desimeter, per isi padu larutan desimeter padu. Okay, kalau tengok dekat sini, sama sahaja dia punya formula. Cumanya berbeza kepekatan dan juga kemolaran. Tapi kena ingat, kepekatan juga dikenali sebagai kemolaran. Jadi untuk yang ini, kemolaran sama dengan bilangan mol zat terlarut per isi padu larutan ni diwakili sebagai M sama dengan N per V. M huruf besar iaitu kemolaran, unit dia mol per desimeter padu, dan juga N huruf kecil diwakili sebagai bilangan mol zat terlarut, dan unit dia iaitu mol. V iaitu isi padu larutan, unit dia ialah desimeter padu. Jadi kemolaran M ni sama dengan mol per desimeter padu. Okey, itu sahaja beza dia dan refleksi kita pada hari ini. So semua macam senyap tadi. Cikgu nak tinggalkan dengan sebelum tu persoalan utama kita telah terjawab pada hari ini. Macam tadi dikata, mengapakah ada perbezaan bagi sesuatu kepekatan larutan tu? So jawapan dia ialah semakin banyak kuantiti zat terlarut, semakin tinggi kepekatan larutan itu. Alright. Contoh macam yang dialog antara antara bapa dengan anak tadilah. Kalau anak dia tanya, kenapa yang anak dia punya lebih keruh? Kenapa yang bapa dia nampak macam jenis sikit? Sebab apa? Anak dia guna kuantiti sebut teh tu yang banyak. Bapa dia guna sikit. Sebab itulah
tinggi kepekatan bagi teh anak dia tu. Okey. Dekat situ pun nampak jelas perbezaan bagi kepekatan setiap larutan. Okey, nampak macam tadi tu pun tak ada respon untuk refleksi. Okey, cikgu tinggalkan kamu dengan latihan ujikan diri 6.5. Okey, cikgu tak minta untuk buat semua dan tak minta juga untuk salin soalan. Hanya bagi dekat cikgu jawapan sahaja. Nombor 3, 4 dan juga 5. Okey, bagi dekat cikgu macam biasa hari Sabtu nanti. Okey, boleh ke boleh? Boleh. 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 Okey, harapnya yang bagi respon dekat cikgu ni boleh bagilah dekat cikgu. Mana latihan kamu kena buat untuk bagi kukuhkan lagi kamu kefahaman dan boleh juga refer buku teks kamu ni yang ada. Okey, jadi itu sahaja pengajaran cikgu. Terima kasih.